Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, kelas sebelum ini, kita telah mengulang kaji berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Selat, dan kita telah tengok juga berkaitan dengan bab 1, iaitu tentang kedatangan kuasa barat. So hari ini kita nak masuk bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, ini diambil daripada buku teks kamu. Siapa-siapa yang tak ada buku teks, tak apa, it's okay. It's okay. Okay, get snacks Okey, baik. So, kita lihat di sini. Okey, semua dah sedia Okey. So, kita akan lihat satu persatu. Right. Perluasan kuasa British. Kita lihat dulu tentang latar belakang perluasan kuasa British ni. Baik, mula-mula kita lihat pada abad ke-18 kelas ni like cinema. Okey. Baik. Tak apa. Okey. So pada abad ke-18, okey, sebenarnya British telah menggalakkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. No wonder lah British datang ke tanah Melayu, sebab British galakkan expedition ke east, ke timur untuk meningkatkan kekayaan. Jadi persaingan dengan kuasa barat lain seperti Belanda, seperti Perancis, ini yang menyebabkan British berusaha untuk mendapatkan pertempatan baharu untuk menjamin kepentingan British di timur. Maknanya British menggunakan pelbagai strategi untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Dan pertempatan strategik ini penting bagi memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Wah, memang dah awal-awal dia bagi tahu bahawa sebenarnya British datang ke alam Melayu untuk menguasai ekonomi dan perdagangan. Ada niat tak baik tu, niat tak baik. Okay, jom kita tengok. Baik, sedikit latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Kita tengok dulu Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey, kalau dikatakan sebagai apa? Kalau kita katakan dari sudut bahasa Inggeris dia panggil Penang kan? Penang. Ni Pulau Pinang. So sebenarnya Pulau Pinang ni sebenarnya dulu adalah wilayah Kesultanan Kedah. Maknanya dulu Penang itu Kedah punya. Dan menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang daripada Lingga yang berdagang dengan Kedah. So maknanya tempat perhentian lah, tempat persinggahan Pulau Pinang ni. Dan Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah-daerah serantau, terutama sekali dengan Aceh dan juga dengan Aceh di Sumatera. Okey, baik. Paling penting ada satu dia punya pelabuhan iaitu Batu Uban. Ini adalah pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Pedagang Arab selalu datang ke Penang dan mereka berlabuh di Batu Uban. Kat mana Batu Uban, cikgu? Ni Batu Uban ni. Okay, di kawasan mana ni? Sekarang ni, okay, dia berhampiran dengan Georgetown. Georgetown kat sini. Georgetown kat sini di sini ada Batu Uban. Ini Pulau Pinang. Cikgu dah ronda dah semua. Lingga kat mana? Lingga kat Sumatera. Lingga di Sumatera. Cikgu dah pusing dah Pulau Pinang ni so dia pusing kat sini kan, ikut tepi-tepi laut. Okey, dah pusing sampai sini, dah pusing dah sampai sini. Memang luas. Pulau Pinang ni memang luas. Okey, memang luas. So Batu Ferringhi kat mana? Batu Ferringhi di kawasan sini. Di kawasan sini kalau tak silap cikgu. Batu Ferringhi, pantai Batu Ferringhi. Jadi itu tempat pelancongan sekarang dulu ini Pulau Pinang adalah sebuah pelabuhan. Okey. Dan Batu Uban ini sebenarnya pertempatan dia telah dibuka oleh orang Melayu. Okey. Orang Melayu daripada Sumatera pada tahun 1759. So dia kata, cikgu, kalau mereka guna kapal, ia ambil lebih daripada 1 hari kan untuk datang ke Melaka. Ya, betul.
Betul, memang lama. Okey. Jadi, pendapatan Batu Uban ini dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera dan Sultan Kedah. Ingat dulu Pulau Pinang ni Kedah punya. Sultan Kedah ini telah menganugerahkan, telah hadiahkan kawasan ini sebagai membalas jasa orang-orang Sumatera yang dulu membantu Kesultanan Kedah semasa menentang Siam. Siam tu kat mana cikgu? Thailand. Dulu Siam tu asyik serang Kedah. Jadi orang Sumatera ini telah datang membantu Kedah untuk melawan Siam. So oleh kerana Siam ni baik, orang-orang Sumatera ni baik, maka mereka memberikan, Sultan Kedah menghadiahkan kawasan Batu Umban ini kepada orang-orang Sumatera. Tak ada, dulu tak ada pengangkutan. Okey, ini semua mereka bergerak melalui kapal, menggunakan kapal laut. Jadi inilah cerita pasal Pulau Pinang pada peringkat awalnya pada peringkat awalnya sebelum kedatangan British. Baik. So sedikit maklumat bahawa tahukah anda okey telah ada masyarakat awal ini sejarah awal Pulau Pinang telah ada masyarakat awal di Pulau Pinang jauh lebih awal lagi sebelum kedatangan Francis Light pada tahun 1786. Namun, pembangunan yang pesat di Pulau Pinang telah memusnahkan banyak bukti-bukti penting arkeologi yang berkaitan dengan masyarakat awal berkenaan. Dan kajian terperinci di muka head perlu dijalankan untuk mendapatkan data yang lebih jelas tentang masyarakat awal Aceh di kawasan tersebut. Muka head ni kat mana? Muka head ni kat sini. Nampak tak ni? Ini satu kawasan menganjur dipanggil Muka Head. Muka kepala. Okey. Dia kata inilah kawasan pertempatan Aceh. Jadi di sini banyaklah kemusnahan berlaku. Kalau tidak, kita boleh tengok macam-macam di situ Boleh tengok macam-macam kat situ. Bukti-bukti sejarah. Okey, kemusnahan ini mungkin berlaku kerana apa? Peperangan, mungkin berlaku akibat pengeboman Jepun dulu, kemudian mungkin juga akibat hakisan. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Okey. Baik. So itu di Pulau Pinang. Baik, kita teruskan. Bagaimana Singapura? Ini Singapura. Siapa baru balik daripada Singapura? Ada kawan-kawan kita yang baru balik daripada Singapura kan? Ini Singapura. Jom kita tengok Singapura. Singapura ni sebenarnya ialah wilayah Kesultanan Johor Riau. Rupanya Singapura ni dulu Johor punya yang meliputi Pahang, Johor dan gugusan kepulauan Riau Lingga. Maknanya dulu Johor ni termasuk juga dengan Singapura, Batam, Lingga, Singkat. Ini semua kawasan-kawasan Johor dulu. Dulu. Sekarang ni macam mana cikgu? Sekarang ni Malaysia sampai sini je. Ni je. Kemudian ini Singapura, negara lain. Kemudian yang lain ini adalah di bawah Indonesia. Itu sekarang. Dulu semua ini kawasan Johor. Besar, banyak pulau-pulau kat situ. Ada pulau-pulau ni ada lagi sampai sekarang. Tapi di bawah pentadbiran Indonesia. So, Singapura ni, kalau kita lihat, iaitu kawasan boleh nanti kita tengok. Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ini telah ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Take note nama ni Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang tinggal di Singapura. Dan sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman inilah Singapura ni sebenarnya bukan ada bangunan dulu. Dia sebuah pulau tau. Singapura ni dulu pulau dan dia ada banyak ladang-ladang gambir. Gambir ni adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak diusahakan oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Cina di Singapura.
Ladang-ladang gambir je. Mana ada bangunan. Macam sekarang ni, memanglah banyak bangunan kan. Ada flats lah, ada apartment lah, ada kondo lah, ada shopping mall lah dan sebagainya. Dulu tak ada. Dulu semua ladang-ladang gambir. Dan pemerintah Kesultanan Johor Riau pada waktu itu ialah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga, maknanya yang tinggal di Lingga, dan beliau mengadakan hubungan baik dengan Belanda, satu lagi penjajah. Okey, baik. Perasan tak bahawa nama dia orang sama? Temenggung Abdul Rahman dengan Sultan Abdul Rahman. Ish, betul ke nama dia sama, cikgu? Memang nama sama. Tapi ingat orang berbeza. Orang dia lain. Orang berbeza, Evan. Bukan naik pangkat. Okey. Kan kita tahu, kita belajar kan, Sultan, kemudian di bawah dia ada bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksmana kan. So Sultan tu nama Abdul Rahman. Salah satu pembesar dia, temenggung tu, nama dia Temenggung Abdul Rahman juga. Jadi nama dia Temenggung Abdul Rahman dan sultannya Sultan Abdul Rahman. Nama yang sama, tapi orang berbeza. Orang yang berbeza. Okey. So itu cerita pasal Singapura. Singapura sebelum kedatangan British. Related? No, tidak ada relation. Okay, whatsoever, tidak ada. It was in the old times. Yeah, okay. Baik. Kemudian inilah dia kawasan-kawasan dia. Dan satu lagi kita nak tengok iaitu Melaka. Melaka. Okey, kita tahu bahawa Melaka ni tak payah cerita lah kan. Melaka ni dulu, Kesultanan Melayu Melaka memang merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul pada abad ke-15. Namun kita tahu pada 1511, Kesultanan Melayu Melaka telah ditawan oleh Portugis. Ini kita belajar semasa sejarah tingkatan 2. Bab yang ke-5 kan. Dan pada 1641 hingga 1824, Melaka daripada Portugis menjadi pula tanah jajahan Belanda. Setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Ini pun kita belajar dalam sejarah tingkatan 2 bab 6. Betul tak? Kesultanan Johor Riau kan? Di mana Kesultanan Johor Riau telah membantu Belanda untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Jadi itu kita dah belajar masa form 2 . Jadi Belanda menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil bijih timah daripada negeri-negeri Melayu. Namun begitu, Belanda mementingkan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. So, itu 3 negeri yang telah kita lihat latar belakang dia sebelum kedatangan British. Iaitu kita telah lihat latar belakang untuk Pulau Pinang, Melaka, dan juga kita telah lihat tentang iaitu tentang Singapura. Yes. What is Betawi? Bagus soalan tu. Betawi kadang-kadang dipanggil Batva ataupun dipanggil Batawa. Sekarang ini Betawi itu dipanggil apa tahu? Dipanggil Jakarta, Indonesia. Ya. Betawi itu dulu Betawi, sekarang dipanggil Jakarta. Ya, Indonesia. Ya, betul. Baik. Lindo. Baik. So, tak lengkap kalau kita sekadar belajar je. Belajar maklumat-maklumat ini. Kita kena tengok. Kita kena tengok daripada sudut lokasi sebenar. Jadi cikgu bawa kamu pergi ke lokasi sebenar. Inilah dia. Kita sekarang berada di atas langit. Di atas langit Kita tengok dulu Pulau Pinang. Jom kita tengok Pulau Pinang. Sama tak
Saiz pulau tu dengan dalam buku teks tadi. Sama. Nampak tak? Ni Pulau Pinang. Okey, ini adalah Pulau Pinang. Dan kita tahu dulu Pulau Pinang ni adalah kepunyaan Kedah. Okey, kita lihat Kedah kat mana? Kedah kat sebelah aje. Ni. Okey. Kalau kita lihat Pulau Pinang memang sebelah Kedah aje. Sebab itu Pulau Pinang dulu kepunyaan Kedah. Dan kalau kita lihat, okey, di manakah pelabuhan Batu Uban? Okey, Batu Uban yang terletak, kalau tak salah cikgu sekarang ini dipanggil Gelugur. Nampak tu dipanggil Gelugur ya sekarang ni. Inilah kawasan dia. Okey, dikatakan sebagai Batu Uban. Tapi tak. Ibu negara Indonesia masih lagi di Jakarta. Masih lagi di Jakarta. Dia tak berpindah ke Kalimantan. Belum lagi. Okay, belum lagi. Okay. Was that blue tinggi on the right? Okay, blue tinggi on the right ini adalah laut. Laut. Yang ini laut ya. Ini laut. Okay, dan di sini adalah ada jambatan Pulau Pinang. Kalau kamu naik jambatan Pulau Pinang, kemudian kamu akan sampai ke sebelah kanan. Sebelah kanan inilah Gelugur ini. Okey, dulu kawasan ini dipanggil Pelabuhan Batu Uban. Kawasan ini ya. Di sini kita kata sebagai kawasan Pelabuhan Batu Uban. Nampak tak? Ini dulu. Okey. So, ini kita kata pantai apa tu? Dia bukan pantai. Dia bukan pantai. Ini sebenarnya di sini ada jambatan laut. Okey. Ini adalah Normandy. Normandy tu di England. Okey, Roy. Awal sangat kau nak belajar Normandy. Normandy nanti itu kamu belajar masa form 4. Awal benar kau ni. Okey. Okey. Baik. So, itu di Pulau Pinang dan kalau kita lihat yang mana dikatakan ada Mukahid. Tadi ada Mukahid kan? Mukahid tu sekarang ini dalam kawasan Penang National Park. Ni Penang National Park, kawasan hutan simpan ataupun Taman Negara Pulau Pinang. Taman Negara Pulau Pinang yang mana mereka kata masih lagi menjadi kawasan kajian. Kawasan yang kajian iaitu kawasan yang bersejarah. Namun banyak maksud-maksud sejarah itu Escape Penang. Escape Penang macam tahu-tahu je. Okey. Dan kalau kita lihat di sini ada kawasan pantai yang mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita tengok kawasan pantai dia. Kenapa macam cikgu? Jom kita tengok. Ni kawasan hutan. Nampak tak? Ni kawasan Pulau Pinang yang di kawasan Taman Negara. Okey. So ini kawasan pantai yang cantik lah. Kawasan pantai yang cantik yang dikatakan tempat penempatan pedagang-pedagang Aceh. Pedagang Aceh ya. So kalau ikutkan Aceh tak jauh pun. Aceh ni sebenarnya dekat hujung sana tu. Dekat ujung sana tu memang Aceh. So jarak daripada Aceh dengan Pulau Pinang ni tak jauh. Sebab itu pedagang Aceh selalu datang ke Pulau Pinang. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia kawasan yang dikatakan Mukahid yang masih lagi menjadi kawasan kajian. Yang kat mana Aceh cikgu? Okey, kalau daripada Pulau Pinang tu, tu Aceh. Nampak tak tu Aceh? Sebelah kiri tu. Okey, nampak tak Bandar Aceh? Berapa jarak dia cikgu? Daripada sini sampailah ke Pulau Pinang. Berapa ni? 500 kilometer kau. 500 kilometer. 500 kilometer ke Pulau Pinang. So jarak memang jauh gila lah. Okey. Jadi itu di Pulau Pinang. Okey, cerita pasal Pulau Pinang. Kemudian cerita pasal Singapura. Okey. Baik. Kita tahu bahawa Singapura dulu adalah kawasan milik Johor Riau. So termasuklah Johor Riau ni, termasuklah kawasan daripada Johor ni
bawa sampai ke sini. Ini semua dulu Johor tau. Ini semua dulu Johor. Bayangkanlah. Ini semua dulu Johor, termasuk Singapura, Batam, Lingga Island, Singkat Island, Bintan Island. Ni semua Johor punya. Dulu, satu ketika dahulu. Tapi sekarang dah tak jadi dah. Dah tak jadi. Johor punya sekarang ini telah menjadi nak berenang ke Indon. Nampak macam dekat tapi sebenarnya jauh gila. Ya, jauh gila sebenarnya. Nampak macam dekat tapi sebenarnya jauh. Ah, kenapa Indonesia punya? Kenapa tak Malaysia punya? Itu kamu akan belajar dalam bab yang kedua ini. Nanti kamu akan belajar kenapa kawasan ini bukan Malaysia punya. Kenapa jadi Indonesia punya? Kita akan belajar dalam bab 2 ni nanti. Ya betul. Durian Island banyak pulau-pulau ni. Nanti kita akan tengok. Okay. So, Johor pinjam tanah ni dari Indonesia. Tak. Dulu memang ini Johor punya. Memang ini Johor punya. Tapi oleh kerana berlaku satu peristiwa, maka kawasan ini telah menjadi Indonesia punya. Sabar. Kau jangan serkap jarang. Sabar boleh sabar. Sabar. Hey Mendrani, sabar. Okey. Aduh. Pertukaran kan cikgu kalau tak silap. Arina, hampir tepat. Marriage, perkahwinan, bukan. Nanti kita akan bagi tahu. Sabar. Korang ni kan. Sabar boleh sabar. Korang ni. Sabar. Okey. Okey. Baik. Tak nyempat-nyempat korang ni ya. Ni safe. Okey. Baik. Okey. So sekarang kita akan lihat seterusnya. Okey, kita dah tengok latar belakang, okey, Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Sekarang kita akan lihat macam mana British meluaskan kuasa di Pulau Pinang. Okey, jom kita tengok. Tak sabar nak cerita ni. Tak sabar nak cerita. Jom. Okey, baik. Kita tengok Okey, so yang lain dengar betul-betul. Dengar betul-betul Peluasan kuasa British di Pulau Pinang. Pada awal abad ke-18, British melalui Syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun SHTI. Okey, ingat dulu British, kerajaan British, dia akan menubuhkan banyak company-company, syarikat-syarikat kecil, syarikat-syarikat perdagangan dan pelayaran. Dan dia suruh, okey, korang ni, ini syarikat-syarikat korang ni, korang pergi explore, pergi expedition untuk perdagangan, pergi trade, pergi explore bagi pihak British. So, diorang pergi as a company. Mereka bukan pergi as a government. So, salah satu syarikat itu adalah Syarikat Hindia Timur Inggeris. So, mereka datang ke India. Mula-mula mereka bertapak di India dan kemudian mereka berusaha mendapatkan pertempatan baru di alam Melayu. Diorang bukan kena halau, tapi diorang kata apa? Kau pergi, kalau jumpa kekayaan, bawa balik. Kayakan negara kita. Nampak tak? Diorang punya matlamat ni. Sebab itu, mereka pun, syarikat SHTI ini, telah pun, bergerak ke alam Melayu. Jadi, mereka jumpa Pulau Pinang. Okey, yang terletak di utara Selat Melaka, mempunyai keistimewaan untuk memenuhi keperluan British. Okey, dan pada waktu itu SHTI sebenarnya dah ada perdagangan dengan China. So kalau dah ada perdagangan dengan China ni, maka dia orang kena cari satu tempat untuk dia orang rest dulu. Dia orang kena cari R&R. Untuk berhenti sekejap sebelum mereka travel pergi ke China. So, diorang tengok, Pulau Pinang ni baguslah. Jom kita tengok. Kedudukan strategik Pulau Pinang ini telah memenuhi keperluan British. So, bila mereka tengok, Pulau Pinang ni baguslah. Kedudukan Pulau Pinang tu di tengah-tengah laluan perdagangan
antara timur dan barat dapat memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Dan Pulau Pinang sesuai untuk dijadikan tiga fungsi. Apa fungsi dia? Pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan, dan pangkalan tentera. Jadi, bila British datang ke Pulau Pinang, dia tengok, uish, laut, guna laut. So Pulau Pinang ni first kali apa dia punya function dia? British kata, uish, Pulau Pinang ni bagus untuk pusat pengumpulan barang, untuk kumpul barang. Jadi British memerlukan barangan dari China. Seperti apa? Seperti teh. Ingat okey, orang-orang barat suka minum teh. Dan teh pada waktu itu diperolehi dari negara China. So memerlukan barangan daripada China seperti teh, okey, yang mendapat pasaran baik di Eropah. Masalahnya pula, China dia kata apa? Kami tidak memerlukan barangan British. Kami tak nak. Tapi China nak apa? Negara China nak emas, perak, biji timah, rempah ratus sebagai tukaran. Maknanya apa? Bila British datang bawa barang-barang dia kan, pergi jumpa China kan. Kenapa kau nak datang ni? Oh, kami nak beli teh lah daripada kamu China. Oh, nak beli teh. Okey. So, kamu ada bawa barang apa? Oh, kami ada barang ni, barang ni, barang ni, barang ni. China kata apa? Kami tak nak barang-barang tu. Bagi kami itu okey, tak ada value. Kami nak emas, kami nak perak, kami nak biji timah, kami nak rempah ratus. Kalau kamu ada barang-barang tu, then boleh tukar dengan kami. Nampak tak? I thought that time there's not that much time to go on long land journey. Ya, betul. Okey, harus difahami bahawa sebenarnya perjalanan mereka memang kebanyakannya menggunakan laluan laut. Okey, laluan laut. Okey, namun begitu laluan laut memang ianya adalah laluan yang panjang. Kadang-kadang diorang travel tu berbulan-bulan. Berbulan-bulan baru sampai. Berbulan-bulan baru sampai. Jadi sebab itu mereka memerlukan satu tempat untuk berhenti sekejap. Kalau diorang nak travel terus sampai ke China, penat. Jadi mereka perlu cari satu pelabuhan untuk mereka berhenti sekejap. Sebab itu dia orang jumpa Pulau Pinang. Dan kalau soalan kenapa mereka tak guna jalan darat, of course, jalan darat mereka perlukan binatang-binatang yang banyak untuk membawa muatan. Itu satu. Yang kedua, mereka akan melalui kawasan bergunung ganang, sungai dan sebagainya. Maknanya transportation itu menjadi problem. So sebab itu mereka hutan lagi. So sebab itu mereka menggunakan jalan laut untuk travel. Okey? Dan mereka menggunakan sistem barter, iaitu sistem tukar barang. Bukan barter, barter. B-A-R-T-A-R. Barter. Sistem tukar barang. Untuk mendapatkan barangan-barangan lain. Dan juga mereka ada juga menggunakan mata wang. Mata wang. Mata wang perak, mata wang emas dan sebagainya. B-A-R-T-A-R. Barter. Betul. Sistem barter. Sistem barang tukar dengan barang. Dia begitu. Kalau ikut pemahaman saya tu, Okay. British tu pergi kat China, Okay. dia bagi barang British, China tu tak nak kan? Dia betul. So British tu gunakan Pulau Pinang, pelabuhan Pulau Pinang untuk tukar barang dengan Pulau Pinang, emas, perak, semua tu guna barang British yang diorang bawa. Lepas tu baru diorang pergi kat China. Ya, betul. Tepat sekali Ainul. Maknanya di sini, kenapa British nak Pulau Pinang? Kerana British akan dapat kumpulkan barangan, iaitu barangan-barangan apa? Iaitu barangan-barangan yang diperlukan. Seperti barangan apa? Seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus ini dikumpulkan barangan dulu di Pulau Pinang. Kemudian barang-barang itu akan ditukarkan dengan teh dari China. Nampak tak? Bijaknya British. Dia bawa barang daripada British, dia nak jual kepada China, China tak nak. Sebab China nak emas, perak apa semua. Dia jumpa Pulau Pinang, Pulau Pinang ada banyak emas, perak, biji timah dan rempah ratus. So, British kumpulkan barang-barangan itu
dan baru bawa pergi China, jumpa China dan tukarkan dengan teh. Itu dipanggil pusat pengumpulan barang. Nampak tak? Itulah yang British buat. Big brain kat situ. Ya, betul. Bagus dia kat situ. Ya. British dekat bahagian timur ke kat bahagian barat? British barat. China? China timur. Oh, sebab tu lah pula. Oh, sebab Pulau Pinang terletak antara timur dan barat. Ya, betul. Okey, faham. Okey. Ya, betul. Yes, itu sebenarnya. Okay. So, British berada di barat dan China berada di timur. So, Pulau Pinang adalah tengah-tengah laluan perdagangan antara barat dan timur. So, that's why mereka dapat Pulau Pinang tu boleh jadikan pusat pengumpulan barang dan boleh jadi pelabuhan persinggahan. Itu yang kedua. Okay. Yang kedua iaitu menjadi pelabuhan persinggahan. Sebab British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan antara India dan China. Antara India dengan China, okey, tengah-tengah tu ada semenanjung Malaysia dan ada Pulau Pinang. So Pulau Pinang itu menjadi pelabuhan persinggahan. Kenapa dia nak singgah kat situ, cikgu? Sebab di Pulau Pinang itu nanti mereka boleh membaiki kapal, mana tahu kapal tu rosak ke kan. So boleh repair dekat Pulau Pinang. Contohnya tayar dia pancit ke kan, rantai dia lucut ke kan. Jadi boleh baiki kapal tu. Kan? Okey, baik. Kemudian okey, mendapatkan bekalan makanan dan minuman. Itu yang kedua. Maknanya di Pulau Pinang boleh dapatkan makanan dan minuman dulu sebelum travel pergi ke China. Kemudian tempat yang berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Yes, betul. Nak jadikan tempat tu macam stesen gas. Bukan. Jadikan pelabuhan tu seperti tempat RNR. RNR dekat mana? RNR dekat highway tu kan. Let's say kalau daripada JB, daripada Johor Bahru sampai ke KL, kat tengah-tengah ada banyak RNR kan. Salah satunya seperti RNR Air Keroh. Jadi Pulau Pinang ni macam RNR tu lah. Tempat makan dulu, berehat dulu, isi minyak, lepas tu pergi buang air. What's an RNR? Okay, rest and relax. Tu yang RNR tepi highway tu. Okay, rehat dan rawat. Okay. Jadi itulah dia. Singgah dulu kalau ada. Okay, sorry Jin, sorry. Okay. Kamu mungkin tak faham. Okay, RNR tu macam mana? Jin, pernah tengok RNR tu macam mana? Pernah tengok RNR tu macam mana? Okay. Pernah tengok? Tak pernah tengok Okay. Not really. Okay, baik. Let's see, cikgu tunjuk Kalau daripada Singapura, daripada JB, RNR tak dekat Sarawak. Tak ada, sebab Sarawak tak ada highway. Ada highway pun tak ada RNR. Okay, sebab tak ramai yang guna highway. Jadi highway banyak guna di semenanjung Malaysia. So, yes. So, let's say lah daripada JB ni, di bawah ni JB, kamu naik highway, okay, sampailah ke KL, okay, nak sampai ke KL, kat tengah-tengah ada highway, ada RNR, iaitu biasanya RNR banyak orang berhenti kat mana? Dekat Air Keroh. Air Keroh, RNR. Kat mana RNR-nya? Okay, kalau kita lihat kolam air panas Jasin, North South, okay, di sini. So, kalau kamu naik ke atas lagi, dia akan ada satu RNR. Air Keroh ada 2 RNR lagi. Ada 2 RNR ya. Cikgu pun dah lama tak pergi. Okey, ini RNR. Okey, ini RNR. Ni nampak tak? Nampak tak? Highway, lepas tu ada RNR, ada tempat berhenti. Ni RNR ni. Untuk apa? Untuk isi minyak, untuk makan-makan dulu. For example, kalau kita lihat, okey, jom kita pergi sini. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana konsep Pulau Pinang tu jadi RNR. Dia berhenti kat sini. Nampak tak? Ada tempat makan,
ada tempat toilet apa semua. Okey. Kereta banyak berhenti sekejap. Okey. Okey. Kemudian dekat depan tu ada Petronas. So pergi ke Petronas dulu. Nampak? Okey. So isi minyak dulu. Okey, isi minyak. Ni ada Starbucks sini. Dunkin Donuts. Ada Dunkin Donuts. Makan dulu. Kemudian ada isi minyak. Okey, Petronas. Isi Petronas dulu minyak. Kemudian dari isi minyak, okey, barulah meneruskan perjalanan masuk ke highway balik. Okey, masuk highway balik. Nampak tak? Okey, masuk highway. Okey, so masuklah highway kat situ. So kalau kita lihat, itu konsep RNR. Saya balik. Boleh ya, aku suruh. SG. Sejuk. Thank you. Yeah. So ini konsep RNR. Okay. So konsep RNR ni adalah rest and relax di tepi highway. Sebelum tak ada. Memang tak ada itu konsep RNR. Jadi kalau dalam kes Pulau Pinang ni sebenarnya dia RNR lah. Dia RNR. Sebab pusat pelabuhan persinggahan. Let's say lah daripada India, diorang travel naik kapal nak pergi ke China. So diorang naik ke sini. Nak pergi ke China kat atas sana. Di Guangdong sana. Jadi RNR dia kat mana? RNR dia adalah Pulau Pinang. RNR dia adalah Pulau Pinang, iaitu pelabuhan persinggahan. Pelabuhan persinggahan. Thank you, Sam. So RNR dia adalah pelabuhan Pulau Pinang. Nampak tak fungsi Pulau Pinang itu? So will still be Sarawak. Ya, betul. Planet. Jadi inilah dia konsep yang dinyatakan, iaitu konsep Pulau Pinang itu. Iaitu pelabuhan persinggahan. So ingat so Pulau Pinang ni baik untuk pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan. Dan yang ketiga kita tengok fungsi. Kenapa Aaron? Waalaikumsalam. Baik. Yang ketiga iaitu pangkalan tentera. Kalau kita lihat sebagai pangkalan tentera laut British yang terletak di pantai barat India. Pangkalan tentera laut British yang terletak di pantai barat India, iaitu di Bombay, sukar mengawal pertempatan British di pantai timur India, iaitu di Madras. Jadi British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Perancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Maknanya di sini dia nak cari Pulau Pinang tu untuk apa? Pusat pengumpulan barang, kemudian pelabuhan persinggahan, dan yang ketiga pangkalan tentera. Pangkalan tentera macam mana ni, cikgu? Macam ni. Cikgu tunjuk kamu ya. Baik. India suatu ketika dahulu telah dikuasai oleh British. British memiliki pangkalan tentera di pantai barat. Di sepanjang kawasan ini dia dah ada pantai barat. Pangkalan tentera British ada dekat sini. Kemudian satu lagi pangkalan tentera British ada di kawasan ini, iaitu di kawasan Madras. Di kawasan di tepi-tepi ni. Di tepi-tepi ni ya. Jadi, British kata, kalau katakan diorang daripada kiri ni, daripada sini, pangkalan tentera sini, kalau diorang nak bantu kawasan di kawasan sebelah sana ni, memang sukar. Memang sukar. Sebab apa? Sebab jauh. Dan kena merentasi kawasan India yang sangat luas ini. So dia tak dapat backup ke kawasan pinggir pantai timur. Ingat
sebelah kanan pantai timur India, sebelah kiri pantai barat India. Okey. Jadi, okey, untuk menyokong ataupun cover ataupun menjaga keselamatan pangkalan tentera British di kawasan timur itu, mereka choose Pulau Pinang di bawah ni as a what? As a dia punya backup. So Pulau Pinang as a backup. Kalau kamu fikir, okey, cikgu, bukankah Pulau Pinang ni lagi jauh daripada pantai barat? Okey, 2000 kilometer kan? Tapi harus diingat, okey, kalau daripada Penang nak pergi ke India, naik kapal lebih laju daripada daripada pantai barat ikut jalan darat pergi ke pantai timur. Sebab nak cross India tu akan naik gunung, turun gunung dan sebagainya, rentas sungai all the way tu. Kemudian kamu akan bawa barang yang banyak, perjalanan pun perlahan zaman dulu. Jadi adalah lebih laju kalau menggunakan kapal laut. Dan kalau kapal laut mereka boleh berkumpul di Pulau Pinang, dan kalau apa-apa berlaku pada pantai barat India mereka ataupun pantai timur India, maka kapal-kapal mereka di Pulau Pinang ini boleh membantu untuk membuat serangan semula. Nampak tak? So pangkalan Pulau Pinang ini menjadi pangkalan tentera untuk backup, untuk jaga tentera-tentera British di pantai timur. Ya, betul. Maknanya yang mencipta kapal terbang itu bermakna dia telah memudahkan seluruh penduduk dunia. Betul tak? Kan? Kalau jalan kaki dulu jauh gila. Kemudian naik kapal pun kita kata still slow lagi kan. Padahal at this time kapal laut memang yang dah paling laju lah tu. Paling laju. So siapa yang cipta kapal terbang tu memang kira baguslah sangat, iaitu siapa? Will Brother yang telah mencipta kapal terbang. Jadi so inilah sebenarnya kenapa Pulau Pinang menjadi tumpuan bagi British, iaitu sebagai pangkalan tentera. Ingat tiga ni okey. Kenapa British nak Pulau Pinang? Ada tiga. Sebagai pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan pangkalan tentera. Tiga perkara ini. Okey. Baik. Macam mana British boleh dapat Pulau Pinang ni? Jom kita tengok. Ya. Dia simpan tentera itu dekat mana? Dekat pelabuhan Pulau Pinang? Ya, dekat pelabuhan Pulau Pinang. Simpan kat mana? Ya, dia ada kawasan dia. Dia letakkanlah kemah tu, dia letaklah dalam kapal-kapal tu. So kapal-kapal tentera tu standby lah. Kapal-kapal tentera tu hidup kat dalam kapal tu? Ya, betul. Lah, macam tu. Macam tu lah. Jadi kalau nak makan, dia orang pergi makan dekat Pulau Pinang. Pergi makan, beli barang ke apa, persiapan apa semua kan. Tiba-tiba, dapat berita. Pantai tentera, pantai di India, di pantai timur India kena serang. Mereka pun bersiaplah naik kapal, teruslah pergi beri bantuan. Nampak tak? Jadi Pulau Pinang menjadi pangkalan tentera bagi British. Yes, itulah dia. Baik. So, sampai ke cerita dia, iaitu so kita lihat di sini apakah yang berlaku. Ini sebenarnya gambaran perjalanan-perjalanan lah. Perjalanan ke China dan sebagainya. Baik. Pendudukan British di Pulau Pinang. Macam mana ni sebenarnya cerita dia macam ni. Dengar betul-betul. Kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Pada abad ke-18, Kesultanan Kedah. Kita tahu Pulau Pinang Kedah punya. Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan dalam negeri dan ancaman kuasa asing. So Sultan Kedah berusaha mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Namun begitu, pihak British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah dengan melakukan tipu helah
bagi menduduki Pulau Pinang. What? Persengketaan maksudnya pergaduhan. Persengketaan maknanya pergaduhan. Ya, pergaduhan. Ya, Ryan? Okey, baik. Apa yang berlaku sebenarnya cikgu? Okey, begini. Mula-mula, perebutan tahta sebenarnya ada lebih kurang 3 ancaman, 2 ancaman sebenarnya lah. Iaitu ancaman yang pertama di sini, iaitu ancaman dia ialah perebutan tahta. Berebut tahta Kesultanan Kedah. Maknanya berebut untuk menjadi Sultan Kedah. Ha? Siapa? Jom kita tengok. Krisis perebutan tahta ni berlaku bila Sultan Muhammad Jiwa. Okey, Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Ingat kalau Sultan Muhammad Jiwa lantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah, maknanya Raja Muda, siapa yang akan ambil title Raja Muda, dia akan bakal menjadi Sultan. Selepas Sultan yang sedia ada turun. Nampak tak? Maknanya Raja Muda Kedah ni maknanya jawatan dia adalah bakal pengganti Sultan. Jadi Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Tetapi kerabat-kerabat diraja Kedah. Kerabat diraja Kedah ni maknanya saudara mara Sultan Kedah. Saudara mara dia lah cousin, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kan, anak-anak saudara pun semua, itu kerabat diraja Kedah. Mereka semua tak setuju dengan pelantikan tersebut. Sebab apa? Ada sebab dia. Tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut, lalu kerabat diraja ini berpakat dengan Bugis. Maknanya telah collaborate dengan Bugis. Bugis ni di mana cikgu? Bugis di Selangor. Untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa telah collaborate dengan Bugis. Bugis ni adalah salah satu keturunan pahlawan yang ada di Selangor. Jadi Sultan kerabat diraja Kedah telah berpakat dengan Bugis. Oleh sebab itu, Sultan Muhammad Jiwa berusaha untuk memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI. Syarikat Hindia Timur Inggeris. Kalau kita fikir, macam mana Sultan Muhammad Jiwa boleh minta bantuan ketenteraan daripada SHTI? Sebab SHTI itu adalah pedagang. Kapal yang berdagang di Pulau Pinang. So Sultan Muhammad Jiwa tengok, kapal dia penuh dengan senjata itu, senjata ini apa semua. Sultan Muhammad Jiwa pun kata, aku nak minta bantuan. Better nak minta bantuan lah daripada kamu SHTI. His own family betray him. Nanti kita tengok. Nanti. So Sultan Muhammad Jiwa berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI. Untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. Namun begitu, SHTI telah menghantar Edward Monckton untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. So diorang pun deal. SHTI kata apa? Edward Monckton, you go to Kedah and you find Sultan Muhammad Jiwa and you deal with it. Lah. Dia pun pergi. Bila dia pergi, rundingan itu gagal. Rundingan itu gagal. Namun rundingan itu gagal apabila SHTI, dia kata apa? SHTI kata apa? Kami tidak boleh memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Kami tak boleh bagi jaminan. We cannot give you a guarantee. We will help you. We cannot give you guarantee lah. Why? Because sebenarnya Selangor pun adalah salah satu negeri yang SHTI ada deal. Takkanlah SHTI nak menentang Selangor semata-mata nak bantu Kedah. But then Selangor tu dia punya customer juga. Dia punya client juga kan. So that's why SHTI kata, kami tak boleh lah. Dia kawan. Kamu pun kawan. Takkanlah kamu nak suruh kami menentang kawan kami. So sorry lah, kami tak boleh beri jaminan tu. Nampak tak? So gagal. So if the Raja Muda is decided, then it won't change unless they die or back down. Yes, betul. Betul, Jin.
So berebut tahta Kesultanan Kedah. So, baik. Apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu bahawa kerabat diraja Kedah ini telah berjaya ditewaskan, ya. Dan Tunku Abdullah tadi telah naik menjadi sultan. Iaitu menjadi sultan apa? Sultan Abdullah. Nampak tak? Menjadi Sultan Abdullah. Maknanya kalau kamu tanya siapa Sultan Abdullah? Itulah tadi. Yang tadi, yang Tunku Abdullah tadi, dah naik jadi Sultan Abdullah. So, semasa pemerintahan Sultan Abdullah inilah Siam. Thailand ni Siam. Yang kedua ni ancaman Siam. Yang kedua ni ancaman Siam. So, Thailand ataupun Siam menuntut kembali, penghantaran bunga emas. Bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa perang Siam Burma. What happened actually, cikgu? Dia begini. Selama bertahun-tahun, sebenarnya selama bertahun-tahun, Kedah akan menghantar satu bunga emas tau. Bunga tu, pokok bunga tu, dia buat daripada emas. Dia punya daun tu emas, dia punya ranting pun emas, dia punya batang pokok pun emas, tu semua emas tu. So, almost every 3 years, Kedah akan hantar bunga emas tu kepada Siam sebagai tanda persahabatan. So, Siam dapat itu kira keuntungan lah. But then, apabila Siam berperang dengan Burma, nowadays dipanggil Myanmar. So, when Thailand berperang dengan Myanmar, means Siam berperang dengan Burma. So, bila perang berlaku, Kedah tak hantar. Kedah tak hantar bunga emas tu. Sebab Kedah tunggu siapa yang menang. Tengah perang ni tak apa, kita tunggulah. Dia orang tengah berperang. Dah habis perang nanti kita tengok balik. So, dia tunggulah. So, bila sahaja perang dah habis, Siam pun bagi tahu balik. Kami dah habis berperang dah. Mana bunga emas aku? Mana bunga emas aku? Dia minta kat Kedah. Jadi, Kedah rasa tergugat. Sultan Kedah rasa, dia dah minta bunga emas. Habislah kita ni. Dia akan serang kita ni. So, Sultan Kedah berasa tergugat. Lalu, memohon bantuan SHTI. Mohon bantuan SHTI. So, even Sultan Abdullah, dia offer. Baginda menawarkan offer Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI. But dengan one condition, dengan satu syarat. Iaitu syarat apa? Please give us bantuan ketenteraan. Berikan bantuan ketenteraan dan lindungi Kedah daripada ancaman Siam. Kami takut ni sebab Siam nak datang ni. Please help us. Tak apalah, aku bagi kau Pulau Pinang. Aku bagi kau Pulau Pinang. So please, kau bantulah kami dengan memberikan bantuan ketenteraan. Kan? Siam power sangat ke? Yes, masa tu memang Siam power. Memang Siam memang power. Dan why they don't just give the emas? Well, sebenarnya mereka not well prepared. Sebab mereka ingatkan perang tu lambat lagi. So mereka tak well prepared. Ingat bunga emas ni bukan sekejap So nak kumpulkan, nak hias lagi apa semua, it takes time. Jadi macam sini macam. Baik, bukan. Jadi kalau kita lihat, bila Sultan Kedah offer pada SHTI, baginda meminta, ingat baginda meminta Francis Light, iaitu salah seorang pedagang persendirian, untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Governor General British di India. You see, nampak tak? Dia punya situation. Iaitu, Sultan Kedah nak minta bantuan British ni. Sultan Kedah cakap dengan pembesar dia, kita kena dapatkan bantuan SHTI ni. Tak apalah, better akan offer Pulau Pinang lah, kalau dia orang nak. And then, Sultan Abdullah jumpa Francis Light. Sebab Francis Light ni kan orang putih kan? Orang putih. So, bila orang putih dia tengok, orang putih. Come. What's your name? Francis Light. Francis Light, who you are? I'm a trader. I'm a, kita kata private trader. Kan? Pedagang persendirian.
Okay, so please send my syarat-syarat ini. So sila hantarkan syarat ini kepada SHTI boleh? So Francis kata apa? Oh, boleh. Jadi so kalau kita lihat so Sultan Abdullah kata apa dekat Facebook slide? Okay, tolong bagi tahu Governor General British di India tu, bagi tahu dia, okay, saya better memerlukan bantuan ketenteraan. Okay, bantuan ketenteraan, okay, dan juga untuk melindungi Kedah daripada ancaman Siam ni. Tak apalah, kalau dia orang boleh bantu, okay, better akan hadiahkan Pulau Pinang ini kepada SHTI. So, itu dia dah nampak dah. SHTI is very funny. Dia macam SHIT kan. Okay, tak apa. Baik. Translator with them, right? Ya, betul. Kemudian, okay, kita lihat tipu helah Francis Light. Bagaimana tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang? Iaitu, Francis Light, bila dia dapat, offer tu, Francis Light menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang ini. Okay, kamu tengok Francis Light cakap apa tau? Francis Light tu kata apa? Well, berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Baginda Sultan Kedah. See, nampak tak? Bila, Sultan Kedah kata apa? Kau Francis Light, sila beritahu kepada Governor British di India bahawa kalau mereka boleh bagi bantuan ketenteraan kepada Kedah, kan better akan hadiahkan SHTI Pulau Pinang. So as a Francis Light dia tengok, offer Pulau Pinang. Offer Pulau Pinang Pulau Pinang don't worry. Okay, SHTI akan bantu tuanku. SHTI akan bantu tuanku. Don't worry. Bila dah don't worry. Betul ni Francis Light. Betul. Don't worry. You don't worry. Memang SHTI, memang kami ada kekuatan ketenteraan. So don't worry. Trust me. Jadi Sultan Abdullah percaya tau. Sultan Abdullah kata, wow, okay. Jadi Sultan Abdullah terus menawarkan Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut menawarkan Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. No, Francis Light sebenarnya adalah pedagang persendirian saja. Francis Light asalnya tidak ada kena-mengena dengan SHTI. Tidak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena dengan SHTI. Dia just plain pedagang. Just normal trader. You see? Just normal trader. Tetapi sebab dia orang putih, kan. Jadi Sultan Kedah cakap dengan dia, Sultan Abdullah cakap dengan dia. So Sultan Abdullah kata apa? Okey, betul ni SHTI akan berikan Pulau Pinang. SHTI akan berikan bantuan ketenteraan. Betul. Jadi okey. Wah. Jadi Sultan Abdullah mungkin Sultan Abdullah excited. Okay, nampaknya SHTI akan berikan bantuan ketenteraan. Okeylah kalau macam tu Francis Light, kamu dibenarkanlah untuk buka pertempatan di Pulau Pinang. Francis Light berdengar. Betul tuanku. Betul. Okey. Kalau macam tu terbaiklah tuanku. Okey, Patih akan buka pertempatan di Pulau Pinang lah Francis Light. Nampak tak? Jadi kalau kita lihat tawaran itu tawaran ini dibuat, ingat tengok ayat ni betul-betul. Tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh baginda. Maknanya Francis Light dia belum tanya lagi Governor British. Tapi Francis Light yakinkan tuanku Sultan Kedah, dia kata apa? Don't worry. Okay tuanku, don't worry tuanku. SHTI confirm akan bantu tuanku. Don't worry. So Sultan Kedah percaya. So, betul ni Francis Light? Betul. SHTI akan bantu kamu. Akan bantu tuanku. Don't worry. Percayalah. Habis tu Sultan Abdullah kata, habis bila nak hantar ni? Nanti saya akan hantar.
Nanti saya akan hantar ke sana nanti, hantar ke Gubernur, confirm dia akan bantu dia. Jadi, Sultan Kedah kata, wah, bagus ni. Bagusnya. Okey, tak apalah. Tak apa. Okey, Francis Wright, kamu boleh duduklah di Pulau Pinang. Betul itu aku. Eh, betul. Okey, Patik buka pertempatan di Pulau Pinang ya. Okey ya. Okey. Maknanya tawaran yang Sultan Abdullah offer tu sebenarnya Sultan Abdullah dah bagi Francis Light buka pertempatan di Pulau Pinang. Well, but then dia belum menerima sebarang jawapan daripada SHTI tau. Tapi dia yakin dengan Francis Light. Sebab Francis Light kata apa? Don't worry. Ya, jadi Francis Light apa lagi? Dia bagi. Francis Light pun masuk Pulau Pinang. Kemudian Francis Light terus buat apa? Okay. So kita lihat Francis Light pun terus menamakan Pulau Pinang itu Ainul, janganlah Ainul. Okay, baik. So Francis Light menamakan Pulau Pinang itu sebagai Prince of Wales Island dan pertempatan mereka pula dinamakan pertempatan yang Francis Light buka itu, okay, dinamakan Georgetown. Sempena nama Raja England iaitu King George. Sebab itu Georgetown sampai sekarang ada lagi, betul tak? Georgetown tu sampai sekarang ada lagi. Jadi itulah dia masalahnya. Ini gambar dia. Tutup. Okey, Francis Light dibenarkan untuk membuka pertempatan di Pulau Pinang. Terus, okey, Francis Light tu terus menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786. Dah naik gambar. Naik dah bendera Union Jack di Pulau Pinang. Okey, baik. Cerita tu tak habis lagi. Okey. Baik, kemudian okey, ini apa yang berlaku. Pada 1786. Okey, masa tu kalau kita tengok okey, pada tahun yang sama okey, Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut menawarkan Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang pada 1786. So, in the same year, pada tahun 1786 itu juga Siam telah menakluki Patani. Dan Patani itu dah dekat dah dengan Kedah. Dah dekat dah. Alamak. Siam dah dekat dah dengan Patani ni. Maknanya Siam akan dekat dengan Kedah. Jadi ini telah mengancam Kesultanan Kedah. So, Sultan Abdullah lagi. Sultan Abdullah pun mintalah bantuan ketenteraan daripada SHTI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. Dia minta kali ni, Sultan Abdullah minta dengan SHTI sendiri. Dia tak minta dengan Francis Light. Okey, mungkin kebetulan pada waktu itu dia ternampak dan terjumpa, okey, orang-orang Kedah terjumpa dengan kapal SHTI. So Sultan Abdullah jumpa dengan pegawai SHTI. Dia kata apa? SHTI, kami nak minta bantuan ketenteraan seperti mana Francis Light janjikan hari itu. SHTI kata apa? SHTI tak mahu, enggan memberikan bantuan. Hai, kenapa tak nak bagi bantuan? Kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan Sultan Kedah. Alamak. Nampak? SHTI kata apa? Tuanku nak minta bantuan ketenteraan daripada kami kan? Apa bukti dia? Saya dah minta dengan Francis Light. Kami tak ada apa-apa perjanjian dengan tuanku. Kenapa kami mesti beri bantuan ketenteraan dengan tuanku? Tuanku tak ada mana perjanjian, tak ada. Tuanku berjanji dengan siapa? Tuanku berjanji dengan Francis Light kan? Tuanku tak berjanji dengan kami. Tuanku berjanji dengan Francis Light. Tuanku minta lah dengan Francis Light. Buat apa minta dengan kami? Tut. Tut. Dia kalau bawah umur dia akan tut. Macam tu kan. Dia ada sensor. Tut. Kan? Jadi what? Kan? Kan? Jeng. Dia gitu. Okay. Jadi alamak.
Sudah. Jadi setelah menjadi, maknanya apa Sultan Kedah kata apa? Alamak, maknanya better kena tipu lah. Sudah kan kena tipu. Jadi setelah menyedari tertipunya, okay, dengan muslihat Francis Light, Sultan Abdullah pun geram lah. Guna punya Francis Light, dia tipu aku punya. Jadi Sultan Abdullah pun himpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang daripada Francis Light. So, angkatan perang Kesultanan Kedah, namun ya, angkatan perang Kesultanan Kedah ni dapat ditewaskan oleh Francis Light. Macam mana Francis Light boleh menang? Sebab Francis Light dapat bantuan SHTI. Alamak, lain macam scam ni. Dengan bantuan tentera SHTI. See? Walaupun SHTI kata apa? Tuanku, you deal dengan Francis Light. You pergilah minta bantuan Francis Light. Kami tak ada perjanjian dengan kami. But then, apabila Francis Light diserang oleh Sultan Kedah, Francis Light akan minta tolong pada SHTI. Bro, okay, Francis, SHTI, please help me. Okay, I dah diserang oleh Sultan Kedah ni, please help me. SHTI confirm akan bagi bantuan kepada Francis Light. Why? Because sama-sama from Britain kot. You are my man. Okay, you are Britain kan? Kita sama-sama kan? Kita sama-sama orang putih. No, it's okay. Let me help you. Don't worry. You see? Yes. Yes. Mereka ada brotherhood. Ada brotherhood kat situ. Nampak tak? You my man. Walaupun kamu bukan SHTI, kamu orang putih. Sama dengan aku orang putih. Don't worry, aku tolong kau. Mana Sultan Kedah yang menyerang kau? Itu dia. Okey, tak apa. Kita akan hantar. Akhirnya, Kesultanan Kedah dapat ditewaskan oleh Francis Light. Jadi, bila ditewas, Sultan Abdullah tu, of course lah, Sultan Abdullah dipaksa menandatangani satu perjanjian dengan British pada 1791, iaitu perjanjian dengan British kata apa? Secara rasmi mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Maknanya perjanjian itu, Kedah memang iktiraf British duduk di Pulau Pinang. Bermulalah kat situ. Dan kemudian, selang lebih kurang 9 tahun kemudian, pada tahun 1800, 9 tahun kemudian 1800, George Leith, iaitu seorang gubernur Pulau Pinang, telah mendesak push Sultan Kedah yang seterusnya, iaitu Sultan Diauddin, untuk menandatangani perjanjian dengan British. Kali ini perjanjian ni apa? Menyebabkan British menduduki seberang perai. Seberang perai tu mana cikgu? Ni lah dia. Ni seberang perai. Ni kawasan seberang perai. Dulu British dapat ini sahaja. Mula-mula yang Francis Light. Kemudian perjanjian kedua dapatlah yang ini. Dapat pula kepada British. Kenapa British nak yang ini? Sebab seberang perai ini akan menjadi benteng pertahanan dan juga kawasan pertanian untuk membekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Allah. Maknanya seberang perai ini tanam padi banyak-banyak akan supply kepada Pulau Pinang supaya orang Pulau Pinang boleh makan. Sebab itu British nak seberang perai ini. So dapatlah kedua-dua ini, Pulau Pinang dan seberang perai, dan inilah kawasan dia sampailah sekarang. Jadilah Pulau Pinang macam ni. Nampak tak? Jadi, kena ingat, pendudukan Francis Light di Pulau Pinang, pendudukan Francis Light di Pulau Pinang menandakan bermulanya
kemasukan kuasa British ke negeri Melayu. Sejak itu, Pulau Pinang telah terpisah daripada Kesultanan Kedah dan mencipta identiti sebagai tanah jajahan British. Namun begitu, kesungguhan Kesultanan Kedah mempertahankan hak yang diambil tanpa restu wajar dihargai. Dan isu ini memberikan iktibar kepada kita tentang mengamalkan sifat, penting maknanya apa tahu? Kita kena amalkan sifat berwaspada dalam membuat sebarang keputusan. Yes. Okey. Baik, ada soalan. Okey, pelajar tanya. Kenapa Kedah tak minta bantuan Selangor dan negeri-negeri lain? Okey, bagus soalan itu. Baik. Sebenarnya, serangan Kedah itu terhadap Pulau Pinang semasa Francis Light mula-mula tu kan. Sebenarnya pada waktu itu juga Kedah telah dibantu oleh kerajaan Reman dan juga kerajaan kerajaan Kelantan, dan juga ada sedikit daripada Selangor. Namun begitu mereka tak mampu untuk mengalahkan kita kata sebagai teknologi ketenteraan yang dimiliki oleh British ataupun SHTI pada waktu itu. Jadi mau tak mau, mereka telah mengalami kekalahan. Dan in the end, kalau kita lihat, Selangor juga, kalau kita lihat, mungkin dia tidak memberi bantuan kerana SHTI juga adalah antara pelanggan utama Selangor yang membeli biji timah daripada Selangor. Jadi sebab itu takkanlah nak bergaduh dengan customer kita kan. Kalau customer kita tengah buat hal dengan kawan kita, takkan kita nak bergaduh dengan customer kita kan. Nanti customer kita tak beli barang kita. Yes. So itu yang berlaku. British was the strongest empire in the world back then. There stood no chance. Yes, betul. Harus diingat, British pada waktu itu memang hampir menguasai, kalau kita kata seluruh dunia, 24% of the world pernah dijajah oleh British. 24%. 24%. Maknanya almost quarter. Jadi, so kalau kita lihat, inilah yang berlaku kepada Pulau Pinang. Kan? But the best part is kan, bagaimana, apa pendapat kamu? Cikgu nak tanya, apa pendapat kamu tentang apa yang berlaku di Pulau Pinang dan di Kedah? Apa pendapat kamu? So, cuba boleh sharekan dalam Zoom chat ataupun kamu boleh onkan mic. Kita bincang-bincangkan. Saya geram dekat Sultan Pulau Pinang. Sultan Kedah. Sultan Kedah. Geram dekat Sultan tu. Kan? Dalam berebut tahta. Lepas tu dia pula yang pergi offer kan. Yeah. Belum apa-apa lagi. Francis Light belum hantar permohonan ke SHTI lagi. Dia dah offer Pulau Pinang suruh duduk kat sana. Betul. Sekarang. Sekarang. Saya ingatkan sebab cikgu saya kata kita orang akan geram dekat British kan. Saya geram kat Sultan Kedah. Dan kamu kena ingat, geram juga dekat Francis Light. Sebab dia boleh guna tipu helah depan Sultan pula tu. Kan? Betul. Padahal kita dengan Sultan ni tak berani pun untuk bercakap tinggi suara. Tapi dia boleh menipu Sultan ni. Hebat. Kan? Dan betul Nadine. Ya. Saya rasa kan pada pendapat saya Sultan Kedah tu terlalu baik. Dan terlalu mudah mempercayai orang. Betul? So Francis Light tu dah ada strategi dia. Sebab tu memang dia. Itulah dia memang. Kan? Memang dia macam tu. Jadi kalau kita lihat rasanya macam tak patut benda tu berlaku. Badan itulah dia yang berlaku. Itulah yang berlaku. So ada soalan tanya macam habis tu macam mana Kedah dapat Pulau Pinang? Bila masa Kedah dapat Pulau Pinang? Kau ni kan. Memang dulu Pulau Pinang tu Kedah punya. But then selepas dimiliki oleh British, maka kawasan itu kekal menjadi sebuah negeri yang baru, iaitu negeri Pulau Pinang,
dan ianya kekal sampai sekarang. So itulah Pulau Pinang yang mana kamu pernah lawat, pernah tengok. Nampak tak? Okay. Itu kita rasa macam, kan? Kenapa macam tu kan? Sebab bagi cikgu, kegopohan tidak berwaspada dalam membuat keputusan berlaku kerugian, iaitu kehilangan Pulau Pinang. Cuba bayangkan kalau Sultan Abdullah tu dia overthinking sikit. Dia kata, tak apalah, kau hantar dululah permohonan tu, nanti bila dah dapat jawapan baru aku bagi Pulau Pinang. Okey. Maknanya kita rasa macam okeylah, deal tu okey. But then dia macam over excited. But then kita tahu mungkin Francis Light, keyakinan dia tu, Francis Light beri keyakinan kepada Sultan Kedah. Itu yang Sultan Kedah yakin. Dia saya cakap apa? Don't worry. Tuanku, don't worry. You don't worry. Okay, SHTI pasti akan memberi bantuan ketenteraan. You don't worry lah. Kan? Kami memang lagi kuat. 24% kami, dunia ni kami dah kuasai. Apalah sangat siap tu. Don't worry, don't worry. Kami akan bantunya, don't worry. Dah jadi macam tu. Itulah Sultan Kedah percaya, betul tak? Sultan Kedah tu, betul juga kan? Kan? So, kan, kalau kita di tempat Sultan Kedah pun, mungkin kita akan percaya apa yang Francis Light cakap. Kan? Francis Light meyakinkan kan? Jadi kita betul juga British besar kot. So dah tentu kita yakin dengan Francis Light. Ya, betul lah. But then, kalau kamu nak tahu, okay, sebenarnya paling penting sebenarnya kenapa, antara satu sebab kenapa kenapa SHTI tidak mahu memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah untuk menentang Siam. Okey, ini satu lagi rahsia. Sebenarnya, Siam tu pun kawan baik SHTI. Siam tu kawan baik SHTI sebenarnya. Jadi kalau Kedah minta bantuan, tolong weh, dia nak serang aku. Bila SHTI tengok, tu pun kawan juga. Siam tu kawan aku juga. Takkan aku nak serang kawan aku? Tak nak. Aku tak beri jaminan. Aku tak nak. Siam tu sebenarnya kawan SHTI. Why? Sebab SHTI ada buat hubungan perdagangan dengan Siam. Takkan dia nak bermusuh dengan klien dia. Betul tak? Takkan dia nak bermusuh dengan klien dia. Takkan dia nak fight dengan klien dia. See? So dia kata apa? Sorry lah. Kan? So dia buat alasan. Kau deal dengan siapa? Dengan Francis Light kan? Kau tak deal dengan aku kan? So mintalah dengan Francis Light. Perjanjian mana perjanjian? Kamu kata kami akan berikan bantuan ketenteraan. Perjanjian mana perjanjian? Surat mana surat? Surat mana surat? Tak ada kan? Tak ada. Kami tak ada buat apa. You see? Ting 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 ting. Kena scam kau punya. Surat tertinggal. Tinggal kat rumah dah. Kan? Nampak tak? Kan? Jadi SHTI bagi banyak alasan. Untuk apa? Untuk mengelak daripada memberi bantuan ketenteraan. Tapi bila Sultan Kedah, serang Pulau Pinang sebab nak ambil balik, nak minta apa daripada Francis Light. Francis Light, kau dah tipu aku kan? Bagi balik Pulau Pinang tu. Bagi balik sini. Kan? Kau tak nak bagi, aku serang kau. Francis Light kata apa? Kau nak serang aku? SHTI, bro, help me please. Help me. Kita sama-sama brotherhood kan? Kita sama-sama white people kan? Please help me. Ni ada orang Melayu nak serang kita. Kan? Mana orang Melayu? Tu sana serang. Don't worry Francis Light. Aku tolong kau. Kau nak kata apa? Damn. Okay. Kalau saya boleh patah balik masa, dah lama saya tepuk belakang Sultan. Tepuk belakang. Dia sebenarnya begini. Dia sebenarnya kan, jap. Cikgu kena pause tau. Kita ni cakap pasal Sultan tau, tak pasal-pasal kita kena tau. Okay.